Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu qalilu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung muka 299 399 jauh memang tak ada. Yang dekat sebenarnya Jemalu As-sukut amalatu rida, diam itu tandanya restu. Betul. Isteri diam tu cakap, dia cakap dia tak restu itu. 339 zuhud di dunia. Betul. Bersifat zuhud di dunia merupakan semulia-mulia perkara yang menyelamatkan dan sebesar-besar perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih lagi berkaitan dengan zuhud, memang ada diceritakan di sini. Walaupun begitu, zuhud ini kalau ditanya adakah termasuk ibadah? Ya, jawapannya ibadah. Sebab dan pengkhususan zuhud tidak dikaitkan dengan pengkhususan dalam pembelajaran tasawuf. Tidak, bahkan semua ibadah itu diisinya dengan zuhud. Seseorang yang salat mesti dalam keadaan zuhud, seseorang yang zikrullah mesti dalam keadaan zuhud. Lalu terjawab bahawasanya zuhud dia tidak berpisah daripada semua ibadah kita. Seperti mana juga ketakwaan tidak berpisah dengan ibadah, seperti mana sifat takut kepada Allah tidak berpisah dalam ibadahnya, sifat sabarnya, tawadhu'nya tidak berpisah daripada setiap ibadah-ibadahnya. Hanya saja kita masih berkaitan dengan amalan-amalan yang menyelamatkan seseorang, khususnya di akhirat. Jadi sambungannya adalah zuhud di dunia. Sebab di akhirat tidak ada kaitan langsung dengan perkara yang perlu dizuhudkan. Zuhud mesti berada di dunia, tidak ada di akhirat. Bahkan seseorang yang masuk syurga tidak ada kaitan lagi untuk fikir ketakwaan, tawakal, zuhud, keimanan. Tidak perlu semua. Sebab itu semua untuk yang terduduk tadi. Jadi zuhud ni kalau ditanya adakah dia sebuah ibadah, maka jawapannya adalah ibadah. Nanti kita akan sampai pada hakikat zuhud. Selain daripada itu, kata ulama berkaitan dengan zuhud, adakah perkara ini baharu? Tidak. Dia dah ada pada zaman para salafus salih. Seperti mana Imam Ahmad, Abu Nu'aim, juga antara ulama yang mengarang kitab khas berkaitan zuhud. Dan mereka mengambil contoh zuhud atas Nabi, zuhud atas para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh kerana itulah zuhud ini satu ibadah dan perkara ini disepakati oleh seluruh ulama. Lalu apabila ada di antara kita yang mengingkari zuhud, tidak termasuk ibadah, tidak termasuk syariatul Islamiyah, maka dia tidak mengenalnya akan ibadah dan juga syariat Islam sendiri. Dia tidak mengenalnya. Dan zuhud juga mengapa disebut ibadah, sebab dia disebut dan di sini bahawasanya salah satu amalan untuk taqarrub, menghampirkan diri kepada Allah adalah amalannya adalah zuhud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagi menggalakkan hamba-Nya bersifat zuhud di dunia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ini dalam surah Al-Kahfi. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya.
Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah rana sebagai tanah yang terpusuk. Apa maksud ayat ini? Ayat ini mempunyai 3 maksud. Dan salah satu maksudnya adalah berkaitan dengan zuhud. Maksudnya di sini mengambil tetapi tidak takjub dengan apa yang diambilnya, menggunakannya tetapi tidak takjub dalam menggunakannya, melainkan sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kerana kita diajar hati kita perlu memandang Allah, memandang pada yang menciptakan, bukan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, aku cipta kamu, aku juga cipta selain daripada kamu. Lalu kamu memandang takjub dengan selain yang aku cipta, sedangkan aku menciptakan kamu jauh lebih baik daripada apa yang kamu lihat. Allah Subhanahu wa taala cipta langit, cipta bumi, cipta macam-macam yang dilihat oleh dua mata kita. Lalu kita memandang dengan takjub. Padahal Allah Subhanahu wa taala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu jauh lebih besar ketakjubannya berbanding pada selain daripada kamu. Pada diri kita, disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala memilihnya para nabi, para rasul, para wali. Ini di kalangan orang-orang, di kalangan manusia saja, sebab dia mulia. Dan tidak ada satu akal yang paling mulia di atas alam ini melainkan akal yang ada pada manusia. Jadi di sinilah maksud zuhud adalah mengambil, menggunakannya tapi tidak sampai pada takjub. Takjub di sini jatuh hati dengan apa yang kita ambil tanpa kita melihat siapa yang memberinya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua sebagai wasilah, itu sebahagian pada ta'rif zuhud. Allah Subhanahu wa taala beri ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberi harta, Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki, macam-macam lagi, usia, umur, kecantikan, Allah Subhanahu wa taala beri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia tidak perintah kita untuk lihat itu semua, melainkan lihat yang Allah memberinya. Dalam hadis sahih Muslim kata Rasulullah, manusia itu bercakap dengan lidahnya, mali, mali, hartaku, hartaku, kerana dia telah ta'ajub dengan harta yang dimiliki. Mali, mali. Sedangkan apa yang dia pakai akan lusuh, apa yang dia makan akan keluar sebagai kotoran. Kata Rasulullah mengatakan dia tidak kekal dan dia akan binasa. Lalu jangan dilihat sehingga takjub dengan perkara yang akan binasa. Yang tidak binasa Allah. Lalu lihatlah Allah yang mengurniakannya. Lalu alhamdulillah, dia selesai itu. Oleh kerana itulah perkara ini tidak perlu disimpan, digambarkan di dalam hati, kerana dia musnah, dia punah dan dia tidak akan kekal. Oleh kerana yang perlu kita lihat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang diberi oleh Allah. Lalu kita subhanallah, diberi oleh Allah, kita alhamdulillah. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang paling utama untuk dizikirkan seorang hamba oleh seorang hamba setelah Al-Quran, melainkan adalah subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, ini zikir paling utama setelah Quran. Dan kamu boleh memulai yang mana-mana pun. Nak memulai dengan Allahu Akbar boleh, alhamdulillah boleh, kata Rasulullah. Mengikut pada keadaan diri seseorang. Ada kalanya dia mendapat sesuatu nikmat, alhamdulillah, dapat lagi alhamdulillah. Ada kalanya dia melihat kebesaran Allah, lalu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia melihat ni apa yang dicipta oleh Allah, sungguh hebat penciptaannya. Bahkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang maha berkuasa, yang maha agung, menunjukkan apa yang dicipta sempurna. Langit sempurna, mengapa? Sebab manusia tak boleh nak menciptanya. Manusia pun sempurna, kerana manusia tak mampu untuk menciptakan manusia. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat subhanallah. Lalu kata Rasulullah, boleh memulai yang mana-mana atas diri kamu, apa yang kamu rasai. Jadi ayatnya ada 3 penafsiran, cuma yang saya sebutkan satunya adalah tidak lain melainkan dengan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya sekadar satu ujian. Kamu
kamu mahu yang aku cipta ataupun kamu mahu yang aku. Kamu mahu yang aku cipta ataupun kamu mahu aku yang menciptakan. Pilih. Kamu mahu yang aku ciptakan ataupun kamu mahu aku yang menciptakan. Lalu jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mahu. Lalu mengapa Allah cipta buat kita kalau Allah perintah untuk ambil dia? Pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Kenapa itu caranya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan sesuatu yang tidak kekal, sedangkan yang kekal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, aku bawa kamu di atas kenderaan. Dalam zaman Rasulullah dulu disebut dalam hadis itu, aku bawa kamu atas kuda, atas unta. Haiwan itu jauh lebih besar daripada kamu, tapi kamu dapat tundukkannya. Mana Allah kata, aku bawa kamu ke atasnya. Jadi jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kita berada di atasnya. Itu contoh untuk anak Adam. Wahai anak Adam, aku kahwinkan kamu dengan wanita. Ada lelaki dikahwinkan dengan wanita. Wahai anak Adam, aku pilih kamu jadi ketua, jadi pemimpin, jadi penguasa. Akan tapi wahai anak Adam, di mana syukur kamu kepada aku? Mengapa agaknya Allah Subhanahu Wa Taala beri, lalu dia nak suka, maka dia tidak zuhud. Lalu pengertian zuhud adalah dia mahukan Allah, apa yang diberi oleh Allah, untuk ditafakkur terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dah zuhud. Hakikat zuhud ialah mengeluarkan kecintaan terhadap dunia dari dalam hati dan memandang dunia sebagai sesuatu yang hina, sehingga kan membelakangkan dunia. Itu ta'rif ulama. Walaupun itu sebenarnya zuhud lebih 70 maksud. Sebab zuhud ta'rifnya ada ijtihad ulama, tidak ada satu ta'rif yang disepakati. Dan kebanyakan ulama-ulama yang menta'rifkan maksud zuhud adalah di kalangan ulama mujtahid, para waliullah Subhanahu Wa Taala. Mereka mentarifkannya dalam dunia kesufian, tasawuf. Disebabkan perbicaraan tentang zuhud banyak dengan tasawuf, tapi hakikatnya zuhud ini ada di dalam akidah, dalam setiap daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama kita mentarifkan zuhud pada hakikatnya ialah mengeluarkan kecintaan terhadap dunia dalam hati dan memandang dunia sebagai sesuatu yang hina. Di sini yang perlu kita fahami bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku beri untuk kamu dunia, aku beri untuk kamu. Maka apabila diberi untuk kita, maka di sudut qawaid fiqhiyah, selagi mana tidak ada mamnu yang menahan, maka semua milik kita. Ada qawaid, dunia ini semua milik kita. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kecuali yang ada mamnu, yang ditahan disebabkan itu. Di situlah wujudnya hukum hakam dalam Islam. Secara umum Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi untuk kita. Itu dalam awal surah Al-Baqarah juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan bumi untuk kamu. Lalu Allah menguatkan diri kita, kamu lihat atas penciptaan kamu daripada tanah. Ansha'akum minal ardi, ketika mana kamu diciptakan oleh Allah daripada ardi, tanah ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, lihat. Bila kita lihat, barulah kita lihat hikmahnya, bahawa tanah ini tempat dipijak orang. Tanah tempat dipijak orang, dan tanah ini juga macam-macam diguna orang. Bahkan haiwan-haiwan juga membuang najisnya di atas tanah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, id ansha'akum minal ardi, yang hina jugalah aku cipta, tapi aku memuliakan. Di sudut tasawuf, barang siapa dia memandang
kehinaan itu bukan pada akalnya, pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, tapi itu memandang hina adalah pada usul yang dimasukkan adalah kekurangannya, kealpaannya, dhafan, kelemahannya, maka dipersembahkan kepada Allah, maka itu satu ibadah. Itu satu ibadah. Tapi kita dilarang jangan kita menghina diri kita seolah-olah kita tidak mempunyai apa-apa. Sebab dia sudah akidah dari sunnah wal jamaah, sebaik-baik makhluk yang dicipta oleh Allah adalah manusia. Semulia-mulia, seistimewa adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam, walaupun dia menghina dirinya, tetap dia mulia di sisi Allah. Lalu di sinilah kita melihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita menghina diri kita sebab dosa kita, kesalahan kita. Seperti mana Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana. Kami dah menzalimi diri kami. Makna adalah kami melakukan sesuatu menyebabkan kami menjadi hina. Dan apabila dia menjadi hina, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak merahmati, maka kami pun jadi orang-orang yang rugi lagi hina. Itu kita mengajar diri kita. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan kita walaupun kita menghina diri kita. Jadi maksudnya di sini adalah kehinaan pada kekurangan kita, kehinaan itu pada dosa-dosa kita, dan menjadi hina diri kita apabila dunia ini masih lagi kita mencarinya, sehingga kita meletak dalam hati kita. Maka belajarlah agar diri kita menjadi hina kerana dunia berada dalam hati itu. Itu maksudnya. Tapi usul kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada mimma immahin, daripada air yang hina. Lalu kedudukan kita di sisi Allah mulia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala utus nabi, utus rasul. Jadi maksudnya di sini, jangan sampai dunia ini benar-benar sebati. Jangan sampai dunia ini benar-benar dah mendarah daging dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita. Jangan. Sehingga yang paling bahayanya adalah bila jatuh cinta pada dunia, hubbud dunia, jatuh cinta pada dunia. Oleh kerana manusia itu jatuh cinta terhadap dunia dan isi kandungannya, maknanya material benda, itu tidak mustahil. Dekat barat sana ada orang jatuh cinta dengan jambatan. Orang cakap lambat dia cium jambatan tu, kenapa? Dia kata saya dah jatuh cinta dengan jambatan ini. Ada seorang lagi jatuh cinta dengan bola. Dia kata izinkan saya nak berkahwin dengan bola. Motosikal. Bahkan dia dah pakai, ini perempuan, dia dah pakai gaun pengantin. Orang tengok mana suaminya. Tanya mana suami awak ni? Apa? Kerusi. Hub, mencintai kerusi itu. Dicium dia kata ini suami saya. Saya tak mereka-reka, memang saya pernah tengok video tu. Orang pelik dalam dunia. Ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Mencintai telefon pun ada. Kawan saya ni orang tablik, saya ganti yang telefon dia cium suka. Saya heran, kenapa kau cium? Aku cintakan dia. Yang dia dalam telefon ke telefon? Kata dia diam. Yang duduk dalam telefon ke yang telefon tu? Itu lepas tadi dia. Kita rasa duduk dalam telefon tu. Dia cium. Tengah bayang dia tu, kita bayang dia ambil telefon, dia cium. Itu kakak ada pengalaman, kakak juga. Jadi hub,
Cerita orang yang tak beriman silakan ada, tapi bagi orang yang ada iman jangan sampai hubbul dunia tadi, cinta dia sampai peringkat duduk bangun dia memerlukannya macam nyawa. Macam orang tak boleh nafas, tutup oksigen dia. Kalau orang sakit itu ubatnya. Jangan sampai hub saja. Hub dunia, maknanya mencintai dunia. Sebab sesuatu yang dicintai dia masuk dalam hati, dibiarkan, dikuatkan masuk dalam jiwa, dikuatkan lagi masuk pada pemikiran, dikuatkan lagi masuk pada anggota dia. Lalu duduk bangunnya melihatnya, duduk bangunnya memerlukannya, duduk bangunnya merinduinya. Kalau kita masuk ke itu semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. Yang kita masukkan Rasulullah, betul. Dan ta'rif zuhud juga bukan sehingga membenci dunia sebenci-bencinya, menghinanya seluruhnya, tapi ambil juga sebab Allah suruh. Jangan pula kamu lupa bahagian kamu atas dunia. Makna takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya ada bahagiannya di atas dunia. Jadi dia perlu ambil. Tetapi cara mengambilnya itu dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ketahui Nabi yang paling kaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana kita melihat dalilnya Nabi paling kaya? Nabi mempunyai doa yang mustajab. Nabi ditawar oleh Allah setiap tahun dengan kekayaan. Cerita turun Jibril nak menawarkan gunung-gunung, bukit-bukit di Mekah jadi emas setiap tahun. Mahu tak ya Muhammad, ini gunung semua ni untuk umatmu, untuk umatmu, tukar jadi emas. Orang kafir tak berjaya mencangkulnya, mereka akan dapat tanah. Orang Islam yang beriman mencangkulnya, dapat emas. Tapi Rasulullah SAW kata tidak mahu. Sebab ini bukan tujuannya dunia, ini bukan tujuannya kehidupan dunia. Bukan. Kenapa? Kalau difikirkan emas, lalu banyak lagi orang yang tak Islam. Nak fikir emas ke nak fikir keislaman yang seseorang yang masih kafir. Itu pasal seorang Nabi Rasul dia tidak disibukkan dengan duniawinya, tapi disibukkan orang ramai lagi tidak Islam. Jadi maksud di sini hikmahnya Rasulullah telah ditawarkan kekayaan. Satu hadis sahih. Hadis sahih yang lain kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan buatku khazanah alam ini. Boleh saja Rasulullah kata siapa yang mahunya harta, permata, emas, perak, ini tempatnya. Kemudian bukan susah buat Rasulullah nak tunjukkan kepada para sahabat. Bukan susah pun. Cukup diceritakan satu orang yang diajar oleh seorang Nabi yang diberi khazanah tadi, tapi dia tak ambil, dia ajar je. Kaya raya orang tu. Cukup seorang Rasul, dia ajar kepada seorang umat dia, kaumnya, cukup seorang, kaya raya orang tu. Tidak lain melainkan Qarun. Siapa yang ajar dia? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Waktu tu dia beriman, dia saleh. Dia nak didik Nabi Musa. Nabi Musa alaihi wasallam ajar dia, kalau sekiranya kamu mahu emas, kamu gabungkan ini. Sebab dalam tafsir disebut al-kimia, ilmu kimia, digabungkan sekian bahannya, kamu pun cari, kamu akan jumpa sekian. Lalu Qarun melakukannya dan dia mendapat harta macam itu dengan kimia tadi. Nabi Musa memiliki ilmu kimia, itu ilmu para Nabi, para Rasul. Itu bahasa ilmu. Al-Ghazali dia ada tulis satu kitab Al-Kimia. Kimia. Saya pun belajar kitab tu. Dari kita nak tengoklah kat mana kimia ni, tak ada pun. Rupanya adalah satu ilmu yang sungguh-sungguh halus, tapi namanya kimia. Ilmu kimia adalah Islam. Itu. Lalu seorang saja dapat Qarun, kaya dia, sangat kaya. Lalu Rasulullah pun diberikan
pembendarahan alam ni. Ya, Rasulullah SAW tak ajar kita. Sebab agaknya sebab Nabi telah dipilih oleh Allah, umatnya akan berebut mencari kekayaan sehingga mereka jadi kaya semua. Sehingga sampai peringkat satu hari nanti ada seseorang yang tidak layak menerima zakat kerana dia dah kaya. Seorang yang miskin pun kata Nabi tidak akan dijumpai lagi. Seorang yang layak terima zakat pun tidak ada lagi kata Nabi. Cuma peringkat. Dan kata Rasulullah SAW, dia menisbahkan umat dia. Lalu apa maksud hikmahnya hadir Rasulullah? Umat di akhir zaman telah meninggalkan zuhudnya. Itu maksud dia, meninggalkan zuhud. Dan lebih utama baginya daripada menghadap kepada dunia dan mengambilnya dengan banyak. Maka maksudnya di sini, dunia silakan ambil, tetapi sekadar yang menghubungkan diri kita kepada Allah dan kita memikirkan sesuatu agar kita tidak meminta-minta. Seperti mana kita juga menyimpan harta kita, menyimpan duit kita, agar satu ketika kita tidak meminta-minta. Maka itu namanya qanaah, iffah. Itu ibadah. Qanaah mencukupi, iffah, sehingga dia tidak meminta-minta. Maka ulama-ulama mengharuskan dia, tidak ada masalah. Simpan dah walaupun 1 bilion sekalipun, asalkan duit dia lah, bukan duit orang. Lalu dia belanjakan pada masa akan datang. Silakan. Waktu belajar dulu kita masuk pada muzakarah berkaitan hal lebih kurang lah. Contoh soalan ditanyakan, seorang tu millionaire, lalu boleh tak dia sebagai seorang Islam yang millionaire, dia pakai kereta Ferrari, Lamborghini, Bugatti, kereta juta-juta lah harganya tu, boleh tak dia sebagai seorang jutawan membeli kereta-kereta itu? Diperbahaskan. Sebagian ulama larangnya. Saya pun duduk dalam muzakarah tu, sampai bahagian saya kata boleh saja, sebab dia mandangnya Ferrari tu macam kita mandang kancil. Dia memandang tu, kita mandang macam kancil je, murah dah, senang beli. Jadi Ferrari bagi dia senang, sebab dia nak beli yang mahal lagi tak ada jual. Dan dia tidak meninggalkan zakatnya, dia tidak meninggalkan infaknya, tidak meninggalkan sedekahnya, dan tidak meninggalkan perkara ala birri wa taqwa. Silakan. Sebagian tidak setuju, saya setuju, boleh. Sebab pada saya milik pun nak beli juga, nak beli juga, nak rasa juga kan. Tapi jangan tinggal zakatnya, dan jangan yang menunjuk. Itu perbahasan ulama atau ijtihad. Ini adalah zuhud dari sudut batin. Lalu millionaire tadi beli yang Ferrari, dia infak, dia zakat, dia datang solat, dia datang majlis surah pun tak boleh, duduk majlis ilmu, tulis nota, solat tahajud tak tinggal, bahkan hafal Quran, mungkin dia hafal Quran juga, hafal hadis, ribu-ribu hadis. Orangnya cuma dia tak ke depan mengajar ilmu itu saja, dan layak ke dia, silakan. Cuma soalannya itu kehidupan zuhud atau tidak. Dia masih zuhud. Disebabkan apa? Disebabkan dia menunaikan satu hak fardu kifayah atas Islam. Agar orang kafir tidak memandang Islam ini masakin, fuqara wal masakin, fakir dan juga miskin. Dan ada wakil, itulah maksudnya fardu kifayah. Ada wakil di kalangan umat Islam yang ada itu. Ada rumah macam istana,
wakil. Agar orang kafir tidak melihat orang Islam semuanya dalam keadaan fuqara wal masakin. Jadi perkara ini adakah dibenarkan pada syarak? Ya. Diperbolehkan pada syarak? Ya. Zuhud atau tidak? Masih bagian zuhud, tapi bukan zuhud kita, zuhud dia. Bukan zuhud kita, zuhud dia. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat kepada dia yang Allah tak beri, seperti mana Allah beri dia kepada kita juga. Mana Allah beri dia nikmat yang Allah tak beri kepada kita, nikmat yang sama. Sebab berlaku pada zaman Rasulullah, di kalangan para sahabat Nabi, rezeki yang diberi oleh Allah mengalir. Dia orang ibadah, tapi rezekinya mengalir sehingga terganggu ibadahnya, menggigil. Saya pun pernah cerita, isteri dia pun bertanya, mengapa abang sampai gigil ketakutan? Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada kita berlimpah-limpah. Bagi rezeki dia nasihat, kalau begitu kita alihkan kepada orang lain. Mari dia diberi, tak disimpan dia, baru ibadahnya tenang. Itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf, kaya sangat kaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi contoh rezeki yang halal yang dia beri, yang rezeki yang halal Allah beri digunakan juga secara halal. Salah satu Abdurrahman bin Auf. Lalu orang bertanya dia, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia? Aku tidak tahu, mereka mungkin barakah. Setiap daripada aku yang aku perolehi, aku pecahkan 3 bahagian. Satu bahagian aku jadikan modal untuk niaga, satu bahagian untuk umat Islam, satu bahagian untuk ahli keluarga aku nanti. 3. Untukmu apa ya Abdurrahman? Tidak ada. Mereka semua untuk Islam. Untuk dia tak ada. Dia zuhud harta yang banyak, tapi bukan untuk dia, untuk selain pada dia. Dan orang macam ni memang ada sebenarnya. Orang Islam ini ada tapi senyap. Dia tak ada nama, tak masuk surat khabar, tak masuk televisyen, apatah lagi buat filem. Tidak ada orangnya. Tapi orang ni ramai. Senyap je. Dia bantu orang, tapi dia senyap je. Dan dia pun tak jadi wakil rakyat, tapi rakyat memerlukan dia. Adanya di sudut batin mudah kita faham. Ini benda-benda yang faniyah, yang binasa, jangan duduk dalam hati. Kata ulama kita, duduk di tapak tangan, fikirkan mana yang perlu kita ambil guna, mana yang kita letak tepi saja. Itu pada akal memilihnya. Itu pada batiniyah, maka dimulai dengan hati dulu. Batin. Dari sudut zahir, orang yang zuhud bergegas meninggalkan dunia dan menjauhkan diri daripadanya dengan pilihannya sendiri, walaupun dia mampu untuk mendapatkannya. Dan kata ulama, adakah perkara ini tidak mustahil? Ya, tidak mustahil diperoleh oleh semua orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita satu usia. Kadang-kadang diuji kita sakit, tubuh kita lemah. Ketika itulah kita belajar zuhud. Betul. Bahkan kata ulama, berzuhudlah kamu walaupun sesaat sebelum kamu mati. Dapatkannya. Walaupun sesaat sebelum kamu mati, dapatkannya. Apa maksud di sini? Satu saat kamu telah meninggalkan seluruh ni alam ni, kecuali kamu dengan Allah saja. Sebab alam ni pun fana. Maknanya kamu perlu merasai satu-satu ketika kamu dah tak mahu dah dunia ni. Itu bila kita akan merasainya, kemungkinan sebelum kita mati. Dah tak mahu. Betul, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dah semakin lemah. Orang mari datang bawa duit berguni-guni, letak tepi katil. Kita tanya, apa ni? Duit bapa, anak bawa. Untuk apa duit ni semua? Maka kita dah tak pandang ni.
Ini anak yang mana ni? Anak yang ke-18 bapa. Siapa nama? Ghazali, Sazali. Betul. Segi nombor berapa ni? Nombor 4 bapa. Jadi dia tak memerlukan, ketika itulah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata ulama, sekali saja semua hidup kamu perlu zuhud. Dunia kamu, pada diri kamu meninggalkan dunia, pada batin dan juga zahirnya, walaupun mungkin sesaat sebelum kamu menemui Allah. Bahkan saat yang paling terbaik seseorang tu zuhud, itu yang kita belajar dulu. Okey, kita tak mampu nak zuhud seperti mana yang ditarifkan di sini. Hanya saja sebelum saat-saat kita menemui Allah, hati kita dah kosong dah. Apa pun kita tidak mampu. Dunia, kecuali sunnah Rasulullah SAW, datang yang sudah kita amalkan. Antara sunnah Rasulullah, tengok orang solat, Nabi sunnah itu sunnah. Nabi tengok kayu siwak, Nabi nak terus, Nabi minta. Itu sunnah. Itu saja. Yang lain-lain kita tidak mahu dah. Bahkan Rasulullah datang, dia datang tabib di kalangan sahabat, pandai juga tabib ni, pandai ubat-ubat. Rasulullah kata tidak perlu. Ya Rasul, aku nak doakan agar kau sihat. Ya Rasul, tidak perlu. Agar ni Rafiqul A'la, mana jiwa hati Nabi, zahir batinnya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung, masih lagi perenggan pada muka surat 340, yakni berkaitan dengan zuhud secara zahir. Wallahu a'lam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.